Tenaga dan Sumber Asli jawab tempoh masa 3 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Timbalan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Bakri, Bantan Menteri Tenaga. Saya ingin maklumkan kesemua 5 pembida yang berjaya dalam bidaan las skala solar pusingan ketiga LLS3 telah menandatangani perjanjian pembelian tenaga PPA dengan Tenaga Nasional Berhad. Walau bagaimanapun, syarikat-syarikat tersebut mengalami kelewatan pelaksanaan projek berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP akibat daripada COVID-19. Kesemua pembida tersebut dijangka akan mencapai financial close sebelum akhir tahun ini. Bagi memastikan kos penjanaan di bawah program LSS kekal, kompetitif dan rendah, kerajaan telah meneruskan proses bidaan terbuka bagi penjanaan tenaga boleh baru TBB di bawah program LSS Mentari. Langkah ini adalah selaras dengan dasar perolehan tenaga elektrik kerajaan, iaitu mengikut prinsip least cost option dan pastikan industri TBB negara bersaing secara sihat. Terima kasih. Sila soalan tambahan yang pertama. Ya. 1 minit, sila. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak tanya Menteri sama ada kerajaan akan teruskan usaha-usaha dan juga sasaran Kerajaan Pakatan Harapan untuk meningkatkan tenaga boleh baru dalam campuran elektrik ke 20% menjelang tahun 2025. Apakah perkembangan sejak Mac 2020 dan bagaimana pula dengan dasar NEM 2.0, Net Energy Metering 2.0 untuk menggalakkan penjanaan tenaga solar atas bumbung? Adakah dasar one-on-one offset akan diteruskan oleh kerajaan? Sila Menteri, 1 minit. Dalam apa keadaan sekalipun, Kementerian akan terus melaksanakan segala polisi dan dasar yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Walau bagaimanapun, sudah tentu mengambil kira perkembangan semasa, khususnya dalam perkembangan sektor tenaga, perkara-perkara baru yang penting mesti diambil perhatian. Dan berkaitan dengan misi 2.0 yang telah pun dirancang oleh kerajaan. Saya tanya NEM 2.0. Sorry? EN. Net Energy Metering, bukan MESI 2.0. Berkaitan dengan NEM dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan tenaga boleh baru yang dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini, kita akan teruskan, tetapi kita akan kaji dari masa ke semasa untuk menyesuaikan dengan perubahan sektor tenaga. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan kedua, saya jemput Jempol. Yang Berhormat Jempol. Terima kasih. Tuan Speaker, Datuk saya nak Yang minta di-Pertua. penjelasan sikit saja. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kerajaan telah Minta menetapkan penjelasan. supaya penyertaan hanya dibuka kepada syarikat-syarikat 100% milik tempatan yang diperbadankan atau didaftarkan di Malaysia. Syarikat-syarikat tersenarai di Bursa Malaysia yang berminat menyertai LSS Mentari hendaklah memiliki sekurang-kurangnya 75% pegangan saham tempatan. Soalan saya, apakah perbezaan di antara LSS3 dan LS Mentari serta nyatakan matlamat kementerian dalam mengadakan bidaan pada LSS ini? Difahamkan semasa LSS3, kuota solar tersebut dianugerahkan hanya kepada syarikat luar negara. Mohon penjelasan daripada Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Jempol. Saya ingin menyebut bahawa matlamat kerajaan dalam menawarkan 1000 megawatt kuota solar, iaitu kuota yang paling besar dalam sejarah bidaan yang pernah dibuat oleh kerajaan, ialah untuk memastikan supaya sektor tenaga terus lestari dan mampan. Dan ini sebenarnya sebagai usaha untuk memulih dan merancakkan semula ekonomi negara pasca penularan wabak COVID-19. Oleh itu, bagi memastikan supaya industri ini kekal dan memberi manfaat kepada negara, kita mahu terus berusaha untuk memastikan pelaburan bidang TBB memberi kesan limpahan
kepada ekonomi negara dengan menggalakkan penyertaan syarikat-syarikat tempatan. Bezanya LSS Mentari berbanding dengan LSS 3 yang dibuat oleh mantan menteri dulu ialah di mana dahulunya membuka bidaan kepada syarikat antarabangsa hingga menyebabkan 5 syarikat ditawarkan itu 4 daripadanya diperolehi oleh syarikat yang rakan kongsinya daripada antarabangsa. Umpamanya daripada Jerman, Spanyol, Perancis dan Singapura. Oleh kerana kita melihat bahawa keyakinan dan keperluan untuk kita beri peluang kepada syarikat tempatan, maka kali ini kita hanya, sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat Jempol tadi, kita hanya membuka peluang kepada syarikat-syarikat 100% milik tempatan yang diperbadankan di Malaysia, dan syarikat-syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur mesti memiliki sekurang-kurangnya 75% pegang saham tempatan. Ini menunjukkan bahawa kerajaan hari ini yakin dengan keupayaan syarikat tempatan berbanding dengan yang mantan menteri dahulu. Sebab itu, kita berkeyakinan dengan apa yang kita lakukan ini, ia akan beri peluang untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baru. Tak kurang daripada 12,000 peluang pekerjaan. Dan tentunya melalui pakej ini kita yakin sekurang-kurangnya 25 syarikat tempatan akan diberi peluang. Ini menunjukkan bahawa kita yakin atas keupayaan syarikat tempatan. Terima kasih. Terima Menteri. Saya boleh Setuju. benarkan buka Timur satu Timur. soalan. Saya Bang jumpa Basu. Yang Berhormat Kubang Pasu. Terima kasih. 1 minit. Terima kasih, Speaker. Soalan saya ialah ada 3 bahagian sikit je, pendek-pendek je. Pertamanya, adakah Yang Berhormat Menteri sedar bahawa had maksimum bidaan 50 megawatt ini adalah terlalu kecil ataupun tidak menyebabkan adanya economies of scale, yang menyebabkan bahawa tujuan untuk kita merendahkan conventional generation cost sebanyak 23 sen itu sukar untuk dicapai. Jadi adakah ini akan dilihat semula? Pertama. Yang keduanya, masa bidaan yang diberikan 3 bulan ini dikatakan terlalu singkat kerana banyak benda yang nak kena dipastikan dalam masa itu. Maknanya kalau boleh dikembalikan kepada 6 bulan seperti sebelum ini. Dan ketiganya, kita harap pihak kementerian dapat berbincang dengan pihak negeri untuk setiap negeri mengadakan garis panduan tentang pelaksanaan LSS ini, kerana banyak negeri yang kemudiannya tidak dapat dilaksanakan sebab tak ada garis panduan. So dalam masa yang diberikan, mereka tu ding-dong ke sana ke sini, tidak dapat meneruskan. Ini 3 benda. Terima kasih Bang Pasu. 2 soalan tu. Terima kasih Jawab satu. atas soalan Yang Berhormat. Saya ingin menyebut bahawa kita tidak wajar untuk membuat spekulasi mengenai tarif. Kerana apa yang sedang dilakukan ini masih lagi dalam proses bidaan dan di peringkat pelaksanaan. Kita berkeyakinan dengan penurunan beberapa harga, misalnya panel solar yang mengalami kejatuhan harga yang rendah, ini memberi peluang dan kemungkinan akan menyebabkan harga yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat yang menyertai bidang ini akan membuat harga yang terbaik. Ini berdasarkan kajian yang kita lakukan, dan kita berkeyakinan ia akan terus memastikan industri solar negara terus kekal kompetitif. Dan berkaitan dengan tempoh 3 bulan, oleh kerana program ini ialah program di bawah pakej rancangan ekonomi, dan sebab itu kajian telah dibuat oleh Suruhanjaya Tenaga untuk mengkaji untuk memendekkan tempoh, terutama sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat tadi. Dan kita berkeyakinan berdasarkan kajian yang kita buat, tempoh itu memadai dengan apa yang kita lakukan, dan kita tidak berhasrat untuk membuat kajian tersebut. Dan perkara lain berkaitan dengan negeri yang dimaksudkan tadi, memang ada negeri-negeri yang memohon untuk terlibat dalam industri ini. Namun kita berpegang pada prinsip kita untuk membuat bidaan secara terbuka dan terpulang kepada negeri berkenaan untuk menyertai industri ini. Walau bagaimanapun bidaan telah pun tutup dan proses akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan. Dan kesimpulan yang saya nak sebut di sini bahawa
semua proses yang kita lakukan ini telah pun dibuat kajian teliti oleh Suruhanjaya Tenaga dan kita berkeyakinan ia memberi kebaikan kepada syarikat-syarikat di menyertai das ini. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Menteri.